kenyataan baru-baru ini, okey, ni dah saya bawa ke point ni dah. PAS mengeluarkan kenyataan apabila ada 6 ahli bersatu menyokong PMX dan satu adun Selat Kelang telah menyatakan sokongan kepada MB Negeri Selangor. Jadi ia telah menjadi satu tamparan yang sangat besar kepada Bersatu dan Perikatan Nasional secara keseluruhan. Okey. Dan baru-baru ini kenyataan daripada adun tersebut, Abdul Rashid menyatakan bahawa sokongan MB Selangor terpulang kepada Bersatu, keputusan saya muktamad. Ahli Undangan Negeri Selat Kelang Datuk Abdul Rashid Asari menyerahkan kepada pucuk pimpinan tertinggi. Abdul Rashid berkata beliau sedar implikasi yang bakal diterima selepas mengisytiharkan sokongan kepada Datuk Seri Amiruddin Syahri. Kata Abdul Rashid, beliau menerima sebarang keputusan mengenai parti itu. Saya faham apabila buat keputusan, perkara ini akan dirujuk kepada pimpinan yang cuma buat masa ini tidak ada apa orang kata putus daripada segi perlembagaan. Semalam Muhyiddin Yassin pergi menyerahkan perlembagaan kepada ROS, menyerahkan perlembagaan terbaru terkini kepada ROS pindaan, dan beliau telah menyerahkan pindaan tersebut. Sementara menunggu pindaan, soalan yang akan dikemukakan, adakah pindaan itu bersifat boleh lihat ke belakang ataupun dia hanya akan melihat ke hadapan. Itu satu persoalan yang menarik untuk nak difikirkan dan juga di dalam mahkamah. Tetapi semalam pindaan perlembagaan Bersatu Muhyiddin tiba di pejabat ROS. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba di pejabat ROS bersama pimpinan tertinggi parti itu. Turut hadir adalah Hamzah Zainuddin. Ia susulan keputusan pindaan perlembagaan berhubung pelucutan keahlian bagi ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri serta ahli Dewan Negeri yang menyokong mana-mana parti atau musuh. Sebelum ini, 6 parti Bersatu menyatakan sokongan kepada PMX dan juga adun Selangor menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor. Menarik tuan-tuan. So, kenapa saya senyap seketika? Tolong share tuan-tuan 48 ni. Kan? Sebab tiba-tiba PAS hari ini mengeluarkan satu fatwa. Okey. Right, bukanlah fatwa. Tapi dia marah. Taklah kata fatwa kan. Dah khianat tak perlu cari alasan. Seorang ahli parlimen membidas adun Selat Kelang Abdul Rashid yang menyatakan sokongan kepada pimpinan Amiruddin Syahri. Kata ahli parlimen Jerantut Khairin Nizam menyela Abdul Rashid dan memintanya untuk tidak mencari alasan dan tindakannya berpaling sokongan. Kalau sudah khianat, khianatlah. Tak perlu alasan, katanya. Abdul Rashid yang juga berikrar menyokong kerajaan negeri pada 16 lalu mendakwa kekecewaannya beralih adalah berpunca daripada soal pembahagian kerusi. Semalam dia mengaku kecewa dengan layanan Bersatu terhadapnya sehingga berasa seperti tidak dipedulikan. Abdul Rashid mendakwa menjelang PRU ke-15 Bersatu bersama PAS dan Gerakan bersetuju mengenai pembagian kerusi di Parlimen Kapar dimuktamadkan kepada Bersatu dan dibuat perjanjian secara bertulis, tetapi perjanjian itu dimungkiri. Bagaimanapun, semasa mesyuarat akhir penemuan pengagihan kerusi, kawasan Parlimen Kapar telah diambil alih oleh PAS tanpa mengendahkan perjanjian yang telah dibuat. Dalam masa yang sama, bekas ahli pimpinan tertinggi Bersatu yang keluar dan masuk PKR, Faiz Na'man berkata, mereka menjangkakan lebih ramai pemimpin dan pengasas parti itu di semua peringkat akan menyertai Parti Keadilan Rakyat. Muhammad Faiz yang mengesahkan penyertaan dalam PKR semalam membayangkan perkara itu akan berlaku dengan lebih ketara menjelang pemilihan Parti Bersatu yang dijangka berlangsung tahun ini. Saya boleh katakan pengisytiharan sokongan kepada adun Selat Kelang Datuk Abdul Rashid adalah bibit awal penghijrahan sokongan. Dengan pemilihan kepimpinan baru Bersatu bakal diadakan kelak, saya yakin akan ada pihak yang banyak berjasa kepada parti bakal terpingkir kerana permainan geng kartel. Mereka ini akan membentuk gelombang penolakan besar di semua peringkat terhadap Bersatu. So, khianat tu kalau khianat lah, tak payah bagi alasan. So, akhirnya PAS telah mengakui bahawa perbuatan menyokong parti lain itu sebagai perbuatan khianat. Walaupun itu bukan dalil per se, tetapi seolah-olah
Bila PAS mengatakan itu khianat, maka PAS mengatakan bahawa perbuatan itu adalah berdosa. Jadi adakah PAS, sewaktu saya dahulu jatuh kerajaan, saya menyatakan yang bersekongkol dengan pengkhianat itu sebagai tidak berdosa, saya kata. Satu persoalan yang besar yang PAS kena jawab dan PAS kena jelaskan kepada ahli-ahli dia. Saat apabila mereka menyokong pengkhianat-pengkhianat sehingga tumbang negara, sehingga berlaku ketidakstabilan, sehingga berlaku kebobrokan dalam negara, berlaku sakau menyakau dalam negara, pada waktu itu PAS menyokong, PAS bersama dengan pengkhianat. Adakah PAS turut tidak terasa tempias pengkhianatan tersebut? Dan sekarang ini nak cari alasan. Baru sekarang ini kita nampak bersatu, munda-mandi nak betulkan balik perlembagaan yang mana menyokong dikira sebagai lompat parti. Tapi sudah terlewat. Benda itu bagi saya tak boleh dibawa ke belakang. Tak boleh retrospektif, tuan-tuan. Kalau undang-undang tu, perlembagaan itu diluluskan, dia tak boleh buang mana yang dah sokong. Yang akan datang mungkin. Itu pun ahli-ahli boleh challenge di mahkamah, adakah itu berdasarkan kepada perlembagaan atau tidak. Kerana di dalam perlembagaan, di dalam undang-undang, ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada parti lain tanpa dia keluar daripada parti tersebut tidak dikira sebagai lompat parti. So kalau sekiranya perlembagaan itu bercanggah dengan undang-undang, berkemungkinan ia boleh dicabar dan berkemungkinan ia boleh dibatalkan. Jadi tuan-tuan, akhirnya kita bawa cerita, lengkap cerita pengkhianatan kita. Lengkap satu siri episod. Oh, ada orang kata, Is tengok live Suardi ni macam tengok, apa orang kata, macam tengok drama siri. Dia ada cerita dia. Dia ada sambungan-sambungan. Dia ada dia punya ni, dia ada flashback. Ya, betul. Jadi siapa yang selalu tengok live saya, dia akan faham what's going on. Dia akan tahu apa yang berlaku. Dia akan nampak bagaimana susur galur perjalanan cerita-cerita tersebut. Dan kita faham juga tuan-tuan, semua ini berlaku, kalau tidak kerana PAS, dia tak akan berlaku. Saya pernah cakap dalam live saya dahulu, sebenarnya semua ini berlaku kerana PAS. Hadi pada masa itu, daripada 2008 sehinggalah 2015, masa dia buat UG, dia buat Muafakat Nasional, kemudian dia buat Perikatan Nasional, semuanya kerana Hadi Awang. Kerana kerakusan dia nak berkuasa dan memastikan dia terus berkuasa. Kan? Dia terus berkuasa. Dan cerita tentang kantin tadi dan relevan dengan apa nama kita punya cerita, apa orang kata, cerita bulan puasa kita ni lah tuan-tuan. Saya nak bawa satu hadis. Jadi masuk bulan puasa ni kita cerita hadis sikit. Saya takkan ulas lah, tapi saya bawa je hadis tu. Daripada hadis Matan Arba'in, daripada hadis 40 Imam Nawawi, hadis ke-41. Ramai orang tak tahu, dia ingat hadis 40 ni. Hadis Imam Nawawi ada 42 hadis, tapi saya nak bawa hadis akan 41. Hadis ini hadis sahih yang kami riwayatkan daripada kitab Al-Hujjah, karangan Syekh Abdul Fattah. Okey. Daripada Muhammad Abdullah bin Amru ibn Al-As, beliau berkata Rasulullah SAW telah bersabda, seseorang kamu tidak benar-benar beriman sehinggalah hawa nafsunya tunduk menuruti ajaran yang aku bawa. Ini saya bawa satu isu. Tuntutan 15 bilion USD UTC terhadap Sabah membimbangkan Azalina. Tuntutan sebanyak 15 bilion yang dikemukakan United Tausug Citizen ke atas Sabah perlu ditangani dengan segera. Menteri Jabatan Perdana Menteri Azalina berkata, kerana jumlah berkenaan menyamai 16% belanjawan negara, iaitu lebih kurang 70 bilion ringgit. Tuntutan sedemikian mengancam integriti negara berdaulat dan prinsip keadilan. Sebelum ini media melaporkan Malaysia tidak melayan sebarang tuntutan remeh oleh kumpulan digelar sebagai UTC yang mendakwa sebagai penjaga sah wilayah Kesultanan Kesultanan Sulu Sabah. Azalina berkata UTC meminta kerajaan membuat pembayaran segera sebanyak 15 bilion didakwa sebagai session money, wang penyerahan wilayah, dan mengiktiraf UTC sebagai kerajaan yang berdaulat dan merdeka. Tuan-tuan, ini satu lagi. Kenapa perkara sangat penting? Sebab bila kerajaan ada wakil, ada waris Sulu dulu, pergi ke
timbang tara antarabangsa dan menuntut Sabah meminta jumlah 60 bilion dan sebagainya. Ini grup lain, ini another grup lagi. Pada masa itu kerajaan Muhyiddin Yassin ambil sikap acuh tak acuh. Dia tak hantar wakil pun untuk nak melawan keputusan yang diputuskan oleh timbang tara tersebut. Sehingga kerajaan terpaksa kehilangan 2 aset. Masuk kerajaan Madani ni, kerajaan Madani inilah yang memperjuangkan sehingga kita dapat balik Sabah. Sekarang ini ada satu grup masuk. Bila kerajaan kata, pedulilah grup-grup ni. Jangan, Azlina kata. Jangan. Kita jangan pernah perkecilkan grup-grup sebegini. Kita kena lawan. Dia isunya Sabah ni tuan-tuan. Dia bukan seluruh Sabah. Dia utara Sabah. Isunya adalah sewaktu zaman Suluk dahulu. Pada masa itu, Kesultanan Suluk menyerahkan utara Sabah itu kepada British. Dan dia ada satu perjanjian ditulis kat situ, penyerahan penyerahan dia macam ni. Dia bagi pajakan. The word is pajakan in perpetuity, pajakan selama-lamanya. Dan kita melanggar perjanjian apabila kita pergi serang Sulu bukan serang Sulu, suruh serang kita dan kita tak bayar duit kepada Sulu, menyebabkan waris Sultan Sulu, menyebabkan perjanjian itu terbatal. Now, diorang claim bahawa sekarang ini kita nak, since kamu tak bayar, kita nak claim balance selama-lamanya iaitu 70 bilion dan kamu kena iktiraf. Grup ni kata kamilah waris, grup ni kata kamilah waris, grup itu kata kamilah waris. Jadi yang bagusnya, diorang tak boleh proof yang diorang waris yang sebenar. Diorang tak boleh proof. Tetapi perkara sebegini jangan kita nak main-mainkan, jangan kita nak biar-biarkan, kerana kalau dia masuk dalam International Court of Justice, diorang ada basis teruk kita tuan-tuan.